Hampir separuh pengguna media sosial di negara ini berdepan dengan pelbagai jenis gangguan dalam talian. Buli cyber, gangguan seksual dan penipuan merupakan antara gangguan era digital yang semakin membimbangkan. Gangguan jelik ini bukan sahaja berlaku kepada golongan wanita, malah kaum lelaki dan juga kanak-kanak turut menjadi mangsa. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini telah membuatkan lebih banyak masa dihabiskan melayari laman sesawang dan segalanya hanya di hujung jari. Tiada pantauan, sudah tepu duduk di rumah atau terlalu taksub dengan aktiviti di media sosial telah mengundang kepada perlakuan yang tidak bermoral itu. Ini terbukti apabila sepanjang Januari lalu, sebanyak 24 aduan diterima Pertubuhan Pemerkasaan Keluarga FAME. 12 daripada kes yang dilaporkan kepada pihaknya adalah berbentuk gangguan fizikal, manakala baki 12 kes lagi secara dalam talian. Adab dan tata susila sudah hilang entah ke mana. Apakah langkah yang perlu dilakukan bagi mengelak menjadi mangsa gangguan jelik dalam talian? Kalau kita lihat sekarang, ramai orang yang duduk dekat rumah. Jadi mereka mengisi masa lapang mereka menggunakan media sosial seperti IG, Facebook, Twitter dan sebagainya untuk menghilangkan stres dan juga mengisi masa lapang mereka dengan melakukan perkara yang tidak bertanggungjawab. Semenjak PKP ni, mereka masih lagi melakukan gangguan seksual seperti melakukannya di media sosial, sebagai contohnya di Instagram ataupun live Facebook. Jadi perkara seperti itu tidak patutlah dilakukan. Terima kasih laporan yang disediakan oleh wartawan kami Syifa yang cukup untuk membuka penjelasan tentang apakah yang bakal kita bincangkan, di mana kalau mungkin anda kurang pasti lagi apa itu jelik, sesuatu yang kurang menyenangkan ataupun mungkin memualkan. Ya, saya nak kongsikan juga sesuatu kepada Farin dan juga penonton-penonton kita. Ini antara kajian yang dilakukan pada tahun 2020 menurut perunding pakar psikiatri Hospital Pakar Regency, Dr. Albert Lee Mohua memberitahu hasil tinjauan Internet Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC pada tahun 2020 mendapati sebanyak 88.7% rakyat Malaysia adalah pengguna internet. Kalau kita cakap tentang pengguna internet ini dan juga topik kita pada hari ini, gangguan jelik dalam talian, bermaksud ada potensi boleh berlakunya gangguan dalam talian ini yang tinggi kerana kita juga mempunyai pengguna internet yang tinggi. Ini yang kita nak kongsikan kepada anda penonton. Bagaimana kita nak faham apakah yang dimaksudkan sebagai gangguan jelik itu dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan ia semakin meningkat hari ini. Kita bersama dengan yang telah pun terhubung dalam talian ketika ini. Kita bersama dengan Lieutenant Colonel Mustafa Ahmad, Bersara, Naib Presiden Kanan Bahagian Outreach dan juga Pembangunan Kapasiti Cyber Security Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar, Colonel? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya begitu teruja pada pagi ini dan rakan berucapkan terima kasih kepada wanita hari ini kerana menjemput kami untuk berkongsi maklumat mengenai isu inilah. Jadi memang satu perkara yang memang, dan juga saya teruja sebab saya ini rasa macam selebriti sikit ni. Sonok ya? Kita kena kongsikan ni fakta ni, kena. Okey. Ya. Baik, dan bersama-sama kita juga yang mempunyai pengalaman beliau tersendiri yang bakal dikongsikan bersama dengan kita, Datin Alvina Muhammad. Apa khabar, Datin? Assalamualaikum, khabar baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okey, kita juga akan bersama dengan seorang lagi tetamu sebentar lagi. Tapi sebelum tu, apa kata kita buka tirai perbincangan kita ini bersama dengan Colonel. Kadang-kadang Colonel, kalau kita cakap tentang gangguan ni, orang akan lebih banyak memberi fokus terhadap gangguan secara fizikal. Tapi hakikatnya hari ini kita hidup, kita berhadapan dengan laman sosial setiap hari. Apatah lagi dalam tempoh PKP ini, segala-galanya kita gunakan dalam talian. Kita berborak dengan Colonel sekarang pun dalam talian. Betul tak? Okey, jadi apa yang penonton boleh faham tentang gangguan jelik dalam talian ini dan apakah juga antara faktor-faktor yang membuatkan ia semakin meningkat saban hari? Baik, Cik Fiza dan juga penonton-penonton TV3 wanita hari ini. Gangguan jelik ini adalah merupakan satu gangguan yang berbahaya, merangkumi kandungan seperti pornografi, vandalism, berunsur jenayah, bersifat perkauman dan bahan kandungan yang sumbang, lucah dan maklumat palsu dan sebagainya.
Dan gangguan dalam talian ini dilakukan secara berterusan. Ini masalahnya. Dia secara berterusan melalui medium teknologi lah, as you know, seperti internet, serta sosial media, menggunakan peranti elektronik dan digital. Jadi dalam hal ini kita boleh kaitkan penggunaan guna laman media seperti Facebook, Twitter, Instagram, khidmat pesan ringkas, MMS dan lainnya sebagai perantara yang menyebarkan kandungan yang mengandungi elemen mengancam, bersifat mengganggu, dengan niat untuk mengacau, mendera dan lain. Tapi bukanlah maksud di sini bahawa kita anti teknologi. Bukan. Kita sepatutnya mengembrace teknologi. Jadi masalahnya manusia tu ni. Dalam cyber security ada 3. Manusia, proses dan teknologi. Proses teknologi tak ada masalah. Tapi masalah manusia ni the weakest link dalam bahasa Inggerisnya. Jadi di sinilah kita lihat bahawa apabila seorang tu diganggu, dia akan berasa takut, malu, terancam, terseksa lah. Itu depressed, terhina, direndahkan. Dan antara yang kami lihatlah, antara kita yang literature yang kami lalui, antara penyebab ni ialah memang satu, dia ada PhD, PL hasad dengki. Yang keduanya cemburu. Ketiganya tidak puas hati, marah, nak mengugut, nak menjatuhkan maruah orang, dan malah ada yang melakukan secara yang masalahnya suka-suka. Ini yang kita katakan bahawa gejala gangguan delik ni perlulah kita hindar dan perlu kita memahami keadaan. Kalau tak bersebab sekalipun sekurang-kurangnya ada masalah mental saya rasa kenal Betul. Okey. Ya. Memetik sedikit daripada Seksyen 223 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 tertulis penyalahgunaan kemudahan atau perkhidmatan jaringan, sebarang komen, permintaan atau mana-mana komunikasi yang berbau lucah, kurang sopan, tidak benar, mengganggu atau menyinggung perasaan dengan niat untuk menyerang peribadi, menyalahguna, mengugut dan menyakitkan orang lain adalah satu jenayah. Dengar tu, satu jenayah. Kalau komen-komen tak senonoh, tak sepatutnya, boleh kita laporkan. Okey, tapi tak apa, itu kita nak tanya kepada kena sebentar lagi. Kita nak bersama dengan Datin Elvina juga. Kalau kita tengok baru-baru itulah kan Fahrin tentang Datin Elvina ni. Okey, dan kalau kita lihat kalau mungkin boleh diperjelaskan lagi oleh Datin sendiri, tapi kabarnya di kala sesi live di atas talian kemudian ada sesuatu yang jelek telah berlaku, Datin. Menjelmakan dirinya. Tiba-tiba pula tu. Betul, benda ni berlaku semasa saya dengan rakan-rakan buat live bersama 4 orang lah rakan saya. Jadi bila live tu tiba-tiba line kami terkeluar tiba-tiba kan. And bila kita masuk balik semula, okay, and one of kita orang friend yang komen tu adalah betul-betul kawan kita orang. Memang account dia bukan fake account ke apa. Dan kita invite dia untuk masuk dalam live, rupanya itu bukan dia. Itu adalah individu yang hack. Yes, betul. Okay. Dia hack, and then first sebab kita live kan, line kita ada stuck, ada tak ni. Jadi bila kita terus jalan cak ingat kawan macam hi Wani, tiba-tiba keluarnya benda yang tak sepatutnya. Itu untuk secara live. Dan bila post benda tu untuk nak bagi awareness dekat orang supaya berhati-hati selepas ni untuk nak buat live kan. Sebab rupanya bila post, ramai yang DM and beritahu yang mereka pun pernah kena. Cuma sebenarnya benda ni dah berlaku pada ramai orang. Cuma mungkin diorang tak post ke, diorang rasa macam okay just hack macam tu je. Tapi sebab Al dah kena sebanyak 2 kali. Dah keluar masuk kena lagi, keluar masuk kena lagi. Rupanya individu yang hack tu adalah orang yang sama. Yang hack orang lain sebelum ni juga. Sebab dia punya position, dia punya keadaan semua sama. Saya tak tahu dia hack macam mana. Tak tahulah, tapi benda tu sangat terkejut yang still trauma lagi nak live dengan. Tapi kan Datin, saya ada soalan tau. Untuk mereka yang orang kata sakit mental, dia tak tunjuk pula diri dia, muka dia semua. Gelak kena. Betul, tak tahulah. Tapi rasanya tak bagus kot buat macam ni kan, sebab benda ni adalah live and dia tunjuk benda yang tak sepatutnya. Macam sebelum ni pun saya banyak juga dapat DM yang hantar gambar-gambar macam tu, tapi kita boleh block, kita just ignore. Tapi benda ni live, secara live, so kita tak nak kejutan sebegitu
kita tak nak kejutan-kejutan bila live tu segitu. lagilah rasa terkejut yang tak tahu nak cakap macam mana. Kalau kita cakap tentang perkara ini, Fahrin, saya kira golongan selebriti antara yang lebih mudah terdedah kepada gangguan-gangguan jelik sebegini. Itu pengalaman daripada Datin Elvina ketika live. Tetapi baru-baru ini juga kalau melalui pembacaan, mungkin ada yang dah tahu tentang situasi ataupun kisah yang berlaku kepada Yana Samsudin. Laporan polis telah pun dilakukan. Yana Samsudin dalam talian bersama dengan kita. Apa khabar, Yana? Yana boleh unmute? Okey, masih lagi belum kedengaran suaranya. Yana tolong unmute dekat PC tu. Okey, tak apa. Kalau kita nak berkongsi sedikit kisah mengenai Yana ni sebelum kita menantikan teknikal ataupun suaranya tu. Okey. Sebenarnya apa yang berlaku adalah Yana suka main game dalam live stream dan sebagainya. Kemudian mereka boleh berhubung dan ada salah satu daripada streamer tersebut telah mengeluarkan kata-kata berbaur lucah yang bukan terarah kepada Yana. Tapi Yana dapat tahu ia ditujukan kepada seorang remaja sebenarnya. Dan beliau sendiri telah mengambil inisiatif dan tindakan kerana tidak berpuas hati dengan perbuatan jelik itu membuat laporan polis. Kepada polis. Okey, sementara kita tunggu pengalaman Yana, kena mungkin boleh kongsikan juga kalau kita lihat ada mereka yang terlibat ataupun diganggu dengan gangguan jelik ni, apa sebenarnya tindakan yang kita boleh lakukan? Sebab kadang-kadang kita lihat melalui pembacaan ada kadang-kadang gangguan-gangguan ini adalah merupakan gangguan daripada orang yang kita kenal. Contohnya pasangan, bekas pasangan yang menghantar gambar-gambar yang dikongsikan bersama pasangan ketika itu dan sebagainya. Jadi apa perkara ini yang boleh kita kongsikan? Baik, itu yang kalau kata Cik Liza kata tadi, itu adalah revenge porn kata. Jadi apabila dua pasangan bercinta di alam maya, mereka bertukar-tukar gambar. Jadi apabila telah berlaku break up ke apa-apa, mulalah dia katakan mula-mula dendam. Walaupun tindakan-tindakan yang patut dilakukan ialah yang pertama sekali lapor insiden tersebut kepada pihak penguasa, Polis Raja Malaysia. Dan satu lagi saya nak beritahu penonton-penonton supaya menangkap layar ataupun screenshot bagi mesej atau bentuk gangguan diterima. Tidak lupa bagi akaun yang digunakan untuk melaksanakan gangguan tersebut. Jadi boleh dapat tu dan lakukan tetapan privasi terhadap akaun media sosial anda. Kita ada kan macam Facebook, macam apa tu, ada 3 titik kat atas tu. Setting tu, itu penting. Setting tu buatkan anda privasi ke apa-apa. Jadi itu kita kena tengok dahulu. Jadi ini selalunya kalau kita tidak melakukannya, mungkin kita mendedahkan kita kepada perkara tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah password. Janganlah kita guna password tu, orang kata password yang mudah. Ini selalu orang buat ABC 1, 2, 3 dan password ni juga kita gunakan untuk semua akaun. Tak boleh? Bank account, tak boleh. Itu orang kata. Dan bila kita kadang-kadang Malaysia ni orang-orangnya naif ataupun selalu trusting. Dia kadang-kadang dia boleh bagi password pada orang lain, bagi ni, dan inilah punca-puncanya orang boleh menggodam perkara tersebut. Dan boleh juga orang kata, dan bila juga berkongsi dan maklumat kepada orang yang kita percayai saja. Tapi macam Elvina dan juga Yana, you are a public figure. Tapi perkara-perkara ni kena ambil maklum. Tentukan setting dan juga jangan orang kata terlalu mempercayai sesiapa pun. Dan tentu kalau buat IG live apa ke, tentu ada seorang technical yang yang boleh kata filtering ke dan menentukan siapa kan. Dia sebab banyak platform-platform ada lobby sebelum memasukkan, tentukan orang ni, kita tengok dulu, test dulu siapa dia, dan barulah kita masukkan dalam live tersebut. Alamak, saya ada satu masalah. Tadi penerbit saya pun ingatkan saya. Sebab kadang-kadang kita menggunakan media sosial ni untuk kerja. Jadi bila kita tak ada di pejabat, saya kongsikan password itu bersama dengan beberapa individu untuk digunakan. Nanti kongsikan dengan saya? Kita kena tukar. Okey, kita nak berbalik kepada Yana yang telah pun berada dalam talian ketika ini. Yana, mungkin Yana boleh terus kongsikan pengalaman Yana sendiri? Allah. Unmute semula, Yana. Hello. Okey, silakan comel je. Harapnya tak ada orang godam sistem saya. Dia tutup mic saya. Cuba ganggu kita punya live ni. Itulah, dia tadi dah okey dah. Okey, so dalam situasi saya, saya tak lalui sendiri. Okey, tetapi saya melihat. Okey, saya sebagai masyarakat, saya lakukan satu, orang kata, hikmat masyarakat lah, hikmat masyarakat sosial, CSR, which is saya nampak sendiri ada video yang seorang pemuda, dia tengah
main game bersama dengan seorang anak bau kanak-kanak lah, kita panggil kanak-kanak, dan telah menggunakan perkataan yang berbau-bau lucah. Sampai kan ada pihak follow up pada kanak-kanak terbabit, dan kanak-kanak terbabit berusia 13 tahun, dia sendiri mengaku yang dia tidak senang benda tu berlaku dekat atas diri dia. Itu satu kes. Dan pemuda yang sama telah buat beberapa juga streaming secara langsung. Diorang telah pun beliau ni bersama rakan-rakan dia sudah pun ada banyak konten yang diorang buat, tapi mengenai sexual harassment. Tak kisahlah kanak-kanak ke, dewasa ke, tapi yang saya report tu atas kanak-kanak lah. Memang saya nampak. So saya masa tengok tu saya rasa macam panas pula kan, macam tu lah. Jadi saya macam, apa saya nak buat? Saya pun jadi, saya tahu saya boleh ke saya buat report? Saya sendiri tanya, tapi saya tanya dengan kawan saya, lawyer, saya cakap boleh ke saya buat? Dia kata yes Yana, you buat benda yang betul. Saya cakap okey lah, saya buat lah. Sebenarnya kalau nak tanya saya macam aku ni penyebok ke? Tapi saya takut kalau kita biarkan benda ni, dia akan berleluasa. Tak ada orang yang dapat pantau. Betul. Tapi apabila tindakan saya dah buat report polis tu, rupanya ramai yang sama-sama dengan saya. Sama-sama yang dia kata memang bagus kak you buat macam ni. Anak saya, lepas tu yang paling bestnya lah, saya dapat banyak inbox daripada ibu bapa yang sebenarnya anak-anak diorang ni kena kacau. Ini tanggungjawab sebenarnya kan Betul, Fahim, kita sebagai anggota masyarakat. Yana, kalau boleh kita kongsikan juga kepada penonton, waktu Yana nak buat laporan polis tadi, macam tadi kena dah cakap, kalau nak buat laporan kepada pihak berwajib, kita kena screenshot dan sebagainya. Apa pembuktian yang Yana bawa kepada pihak berkuasa? Sebab ini yang mungkin ramai orang nak buat laporan tapi tak tahu dan tak berani. Okay, so ada tips yang nak bagi tahu. Bila jadi, jangan panik. Okay, jangan panik. Sebab kita boleh screenshot ataupun screen record. Okay, contoh permainan video ataupun tengah buat live, kita boleh screenshot, okay, record. Okay, lepas tu kita dah dapat bukti tu, kita terus pergi ke balai polis. Jangan takut tau, polis memanglah tanya yang macam kan, sebab dia nak soal siasat. So just bagi segala bukti kan. Lepas tu kalau adik bawah umur, pujuk ibu bapa. Kalau ibu bapa pula ada kes pula, kadang-kadang dia macam saya malulah sebab anak saya kena macam ni. Jangan malu sebab kita semua ada hak masing-masing. Sebab orang dah menceroboh kita. Okay, so takkanlah orang nak masuk rumah kita buat benda yang tak elok, kita nak biar. Sebab tu orang cakap, ada orang cakap Ayana, kenapa akak ni menyibuk sangat ni, report pasal orang lain. Saya cakap, okay, contoh kalau saya keluar rumah atau saya pergi pada permainan, tiba-tiba saya nampak ada sexual harassment berlaku. Takkan saya nak buat tak nampak, saya masuk rumah balik, buat tak nampak kan. Sebab tu saya cakap sexual harassment ni bukan pasal perempuan saja. Kanak-kanak lelaki pun boleh, orang lelaki pun boleh. Kan, dekat pada permainan pun boleh, depan rumah pun boleh, dalam talian pun boleh. Jadi jangan takut. Terus lapor ke pihak polis dan juga SKMM dan juga diri sendiri. Apa kita perlu buat? Report aja page tu. Tangan kita report macam tu. Dan saya kira sebenarnya sikap daripada Yana ni adalah satu sikap yang patut dicontohi oleh semua orang. Perlu prihatin kepada mereka yang lebih dewasa dan lebih matang. Dan kepada para ibu bapa tu, ini sebenarnya adalah satu bentuk perlindungan sebenarnya kepada anak-anak. Tapi saya kira ibu bapa juga harus memainkan peranan penting dalam pemantauan. Benar. Sebab hari ini anak kita memang banyak menghabiskan masa di depan komputer. Jadi kita memang perlu ambil tahu dan kena sentiasa pantau apa aktiviti, apa laman web yang orang kata layari oleh anak-anak kita. Tapi sebelum kita nak berborak dengan lebih lanjut lagi bersama dengan Datin Elvina dan juga Colonel Setiana, kami nak kongsikan kepada anda penonton-penonton tentang satu kisah ini yang sempat dirakamkan oleh rakan wartawan kita Syifa. Silakan. Kawan yang kenalkan kami. Masa mula-mula kenal tu, bila nak spend time, mesti lepak ramai-ramai. Tapi bila dah berani sikit, mula keluar 2 orang. Bila dah mula suka tu, hari-hari mesej. Makan, minum, tidur, semua nak update. Saya tengok ramai kawan-kawan saya yang buat macam tu. Jadi saya ingat benda tu benda biasa. Saya pun okey lah. Jadi saya send je gambar. Hari-hari mesti send gambar. Ada sekali tu saya pergi sekolah. Saya tengok budak lelaki semua pandang saya semacam. Patutlah dia share gambar tu dengan orang lain. Time tu saya rasa
Saya ni bodoh sangat. Bila saya minta break, dia ugut. Dia kata nak hantar gambar tu kat page sekolah. Dia nak hantar gambar tu dekat mak ayah saya. Saya rasa stres sangat-sangat time tu. Sampai hari-hari saya fikir nak bunuh diri. Sekarang ni gambar-gambar saya ada kat dia. Jadi saya tak boleh nak lari daripada dia. Saya tak tahu nak buat apa. Saya benci budak tu. Saya benci sekolah. Saya rasa malu sangat. Saya betul-betul menyesal. Kisah benar yang dilaporkan yang mana kadang-kala disebabkan oleh kesilapan kita sendiri kerana terlalu mempercayai individu lain, kita berkongsi gambar-gambar yang tak sepatutnya. Apabila berlaku sesuatu perkara, ia boleh menyebabkan masalah yang besar kepada diri sendiri, menyebabkan tekanan dan pelbagai lagi implikasi yang negatif. Ini kita nak tanyakan kepada Colonel sebentar lagi. Tapi Farid nak tanya sesuatu kepada Datin kan? Okey, setelah kita berbincang secara ringkas daripada awal sehingga ke sekarang, okey, Datin sendiri dah melalui keadaan itu. Kita dah mendengar perbincangan ini. Apa yang Datin dapat belajar ataupun teladan yang diambil daripada perkara yang telah terjadi tempoh hari? Mungkin lepas ni lebih berjaga-jaga ataupun ada SOP sebelum membuat live? Okey, saya masih tak berani lagi nak invite orang untuk nak live bersama, even kawan saya, sebab yang account tu adalah account kawan saya. Jadi saya nak buat report polis pun macam mana nak buat report polis ni sebab kita tak ada account orang yang hack tu, sebab dia guna account kawan kita kan. Jadi nasihat saya pada orang ramai supaya lebih berhati-hati. Lagi-lagi sekarang ni musim PKP, semua orang duduk rumah, semua orang menggunakan social media untuk connection dengan kawan, dengan siapa saja kan. So time tu lah diorang nak hack. Live lebih daripada seorang, diorang akan masuk untuk hack. So sesiapa yang nak live, macam nak live berdua, bertiga tu berhati-hatilah. Itu nasihat saya. Okay. Jadi awak selalu buat live tak, Farin? Saya jarang, tapi lepas ni saya rasa saya kena berhati-hati. Okey. Sebab orang lelaki juga tidak terkecuali daripada boleh terkena gangguan jelik. Farin pun ada pengalaman Farin. Itu kalau sempat kita kongsikan nanti. InsyaAllah. Colonel, mungkin kita nak tanya juga kepada Colonel. Kalau kita cakap tentang privacy ini, orang luar cuba untuk menceroboh hak privasi kita di media sosial. Dan kadang-kadang mangsa ini, kerana kita terlalu percayakan individu-individu tertentu, banyak yang kita kongsikan. Apabila kita telah diperlakukan sebegitu, diganggu dan sebagainya, apakah tindakan selain daripada buat laporan polis, adakah kita boleh juga sebenarnya mengeluarkan semula gambar-gambar yang telah pun dimuat naik dalam social media tersebut? Ini yang kata salah satu perkara yang kita kena berhati-hati. Whatever that you upload will stay on the internet forever. Ini yang masalah-masalah yang kita kalau masalah ni bila sebelum dia viralkan, sebelum dia ni, jadi itulah kalau kita kena fikirkan bahawa sebelum kita muat naikkan sesuatu, kita kena fikir betul-betul. Terutamanya gambar-gambar. Dan saya sebagai seorang teknologis tak patutnya bercakap ni, tapi walau bagaimanapun saya ingin mengingatkan kepada penonton-penonton, terutamanya di Facebook, kita selalu memuat naikkan gambar kita sepenuh. Daripada hujung, daripada penuh, gambar penuh, dan juga gambar-gambar yang kita, jadi kita bukan saya beritahu bahaya, tapi kalau kita percaya kepada alam gaib, kita kena jaga sikit lah. Orang boleh memuatkan gambar-gambar tersebut dan boleh melakukan berbagai-bagai benda. Jadi kita kena ingat bahawa ini adalah satu perkara yang kata to be careful, sebagai orang kata rule of thumb lah. Jadi ini yang kita kena berhati-hati. Dan juga kita yang penting di sini, memang it's almost impossible lah kalau kita nak mengambil balik gambar-gambar dia. Apa yang kita boleh buat, sesiapa yang mengganggu kita tu, tentukan bahawa dia akan menjawab whatever dia telah lakukan. Dan juga ini yang penting di mana saya lihat peranan keluarga, ibu bapa dan juga adik-beradik penting untuk memberi intervensi dan juga untuk bersama-sama menghadapi masalah tersebut. Jangan selesaikan masalah itu seorang diri. Ini akan menyebabkan perkara ini yang banyak berlaku, love scam, orang memeras ugut duit, memeras yang makau scam dan scam-scam yang lain-lain lah. Mana mereka melakukan perkara tersebut, dia lihat ciri-ciri atau karakteristik seseorang tersebut. Seorang tu selalunya ialah kesunyian dan juga tidak mempunyai banyak selalu, dan juga dia selalu inward, malu. Ini yang bila kita deal dengan social media ni, perkataan yang kata jangan kita ada rasa malu untuk kita melaporkan. Jangan kita ada rasa takut
tidak apa. Ini itu penting kekeluargaan kita. Kita kena menceritakan. Dan di sinilah kita kata bahawa ibu bapa main peranan daripada sekarang di ibu bapa alam cyber ni berbeza pada waktu ni. Mereka saya ada 5 ciri, iaitu mereka proaktif, iaitu sentiasa bersama-sama dengan anak-anak mereka. Keduanya mereka mendidik, mendidik dan di-educate apa yang baik, apa yang tak baik, dan juga mereka mesti mengawal selia. Dia mesti follow tetapi jangan stop, jangan hendak. Dan juga dia mesti memimpin mereka ni. Benar. Jadi di sinilah aku kata alam cyber ni ibu bapa kena go beyond yang macam ibu bapa dulu lah. Jadi saya di kawasan bandar ni, alhamdulillah kita lihat bahawa banyak ibu bapa celik cyber. Tapi kita banyak lagi perkara yang kita lakukan untuk kadang-kadang ibu bapa di luar bandar. Dan jangan ingat kalau kata anak kita membawa komputer riba, dia punya tambah pula sekarang ni kerajaan telah memberikan 150,000 gadget-gadget di bawah B40. Sepatutnya ada satu juga panduan untuk beritahu bahawa ini adalah mereka mendedahkan diri mereka pada risiko-risiko yang tertentu. Jadi tentukan bahawa mereka ada panduan penentu dan kita ambil cakna, ambil tahu. Jangan biarkan sahaja. Dan kata, maafkan saya, ada tak sebarang macam firewall ke yang boleh ibu bapa letakkan sebelum anak-anak ni? Ada. There's so many filtering yang boleh ada, tapi masalahnya juga whatever filter that you have, whatever firewall that you have, kalau kata kita menjemput orang tu masuk dan juga seperti kalau kita seorang, jadi tidak boleh digunakan. Jadi walau bagaimanapun ini adalah orang kata risiko-risiko yang kita perlu ambil. The more ini masalah alam cyber ni, selagi lagi banyak kita berada di alam cyber, lagi banyak risiko. Tetapi itu bukanlah maknanya untuk kita berlaku orang kata tidak kita tidak bermakna kita mestilah mengambil cakna, mengambil tahu, dan juga kita mesti embrace the teknologi dengan kita anti teknologi. Sekurang-kurangnya kita perlu ambil tahu sebenarnya. Okey. Baik, kita dah menghampiri ke penghujung perbincangan, tapi kita masih lagi nak mendengar daripada Yana lah. Yana sebagai seorang yang kalau kita lihat dalam situasi ini ataupun kes ini, pihak ketiga yang prihatin, yang mengambil tahu. Jadi sampaikan pesanan kepada masyarakat di luar sana tentang pentingnya pengguna-pengguna alam cyber ini, pengguna atas talian ini untuk sentiasa prihatin. Okey, untuk masyarakat di luar sana, kita kena cakap, kita kena cakna tu kita kena ambil tahu, kita kena sibuk sikit tapi kita kena 2-3 kali ganda kot, sebab kan gadget ni benda yang sangat-sangat privacy yang kita semua tak tahu apa yang berlaku. Jadi kita kena double atau triple ambil tahu apa yang anak kita buat kat rumah ataupun jiran kita. Okey, contoh dia, kalau anak kita guna media sosial, tak salah. Tapi kita kena pantau jadual. Okey, apa yang dia buat, waktu pukul berapa dia orang perlu off apa semua. Lepas tu kita sebagai ibu bapa kena tahu ilmu nak gunakan sesuatu barang. Okey, contoh kita beli satu barang, kita ada manual book kan. Kita kena ada top up ilmu. Jadi sama juga kita ada phone, kita kena tahu apa aplikasi yang baik yang boleh kita gunakan, apa juga implikasi je kita boleh gunakan. Okey. Simple. Kita kena ajar anak kita basic walaupun tak ada handphone. Contoh kita keluar, kita cakap, jangan cakap dengan orang yang kita tak kenal. Betul. Simple. Jangan jangan terima barang daripada orang yang kita tak kenal. Betul. Okey, macam tu. Kita ajar benda basic tu je. Maknanya Yana, perkara asas dalam dunia di luar kehidupan ini diaplikasikan ke dalam dunia dalam talian. Masih lagi relevan. Masih lagi relevan. Dan juga yang paling penting ialah konten yang korang nak follow tu korang kena tahu. Konten ni okey ke tidak. Betul. Even kartun, contohlah saya cakap kartun kat YouTube tu ada juga yang tak betul. Game pun sama. Jadi korang kena pilih betul-betul sebab ada sekatan. Itu je lah. Ini yang kita katakan dari awal tadi, pemantauan tu penting, tanggungjawab itu penting, disiplin itu juga penting. Di penghujung perbincangan kita, mungkin Datin Alvina juga ada sesuatu yang nak disampaikan kepada penonton-penonton kita tentang gangguan jelit dalam talian ini, bagaimana kita sebagai seorang wanita, seorang ibu, seorang ahli masyarakat juga bertanggungjawab terhadap apa yang berlaku ketika ini. Nasihat saya kepada masyarakat dekat luar sana and kepada individu tersebut yang melakukan perkara yang tak elok, stop buat benda-benda yang bukan, dan stop untuk
like macam diorang tak malu ke? Kan kalau kita sendiri macam faham tak, malu untuk nak kenapa nak tunjuk benda-benda yang macam tu. And ada individu yang macam sampai hantar gambar yang nampak muka dia dekat DM macam buat benda macam tu kan. So hentikan perkara ni dan supaya wanita kat luar sana atau siapa sahaja tolong jaga diri, janganlah upload gambar yang macam faham tak, yang nampak benda yang tak senonoh. So itu akan dia lagi akan apa orang kata menggalakkan mereka untuk nak kacaukan. So supaya lepas ni kita semua berhati-hatilah. Baiklah, insya-Allah. Kita dah dengar penjelasan yang saya kira cukup ringkas tetapi penuh dengan pengisian-pengisian yang sememangnya dapat kita jadikan manfaat dan juga panduan untuk kita terus melayari laman sesawang sosial ini dengan lebih selesa dan kita juga boleh mengelakkan sebenarnya daripada berlakunya gangguan jelik ini dan tahu untuk apa yang dilakukan apabila diri kita diganggu. Dan sedar hak kita. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini, Lieutenant Colonel Mustafa Ahmad, Datin Alvina Muhammad dan juga Yana Samsudin kerana bersama dengan kita pada hari ini memperjelaskan kepada masyarakat tentang gangguan jelik dalam talian ini. Terima kasih diucapkan sekali lagi. Jaga diri, stay safe di mana saja anda berada. Sampaikan salam pada semua ahli keluarga kepada ketiga-tiganya. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Thank you. Waalaikumsalam.